الحمد لله القائل هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan menyeru sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Islam merupakan sebuah agama yang syarat dengan adab, kesantunan, akhlak serta nilai-nilai murni yang mengajar erti belas kasihan dan hormat menghormati sesama insan. Sejajar dengan nilai-nilai tersebut, keutamaan yang ditekankan dalam Islam adalah mengutamakan mereka yang lebih berusia. Justru itu khutbah pada hari ini akan membincangkan tajuk menginsafi fitrah penuaan. Hadirin yang dirahmati Allah, hakikat penuaan adalah satu kitaran hidup secara fitrah yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, bermula dari janin, bayi, orang muda, dewasa sehingga di usia tua. Firman Allah dalam surah Al-Ghafir seperti pada permulaan khutbah sebentar tadi yang bermaksud, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging. Kemudian Dia mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak, kemudian kamu dipelihara hingga sampai ke umur peringkat dewasa, kemudian kamu dipanjangkan umur hingga sampai menjadi tua. Fitrah penuaan merujuk kepada proses kitaran kehidupan yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas semua makhluk termasuk manusia. Menginsafi hakikat tersebut, kita sebagai umat Islam perlu bersiap sedia menghadapinya seawal bermulanya kehidupan. Allah Ta'ala telah menentukan ajal sejak azali, maka menghadapi ketentuan ini adalah satu kepastian, kerana setiap kehidupan itu akan berakhir dengan kematian dan dibangkitkan semula pada hari kiamat. Sepertikan surah Al-Mu'minun ayat 15 hingga 16. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Maksudnya, kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati, kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Justru kita haruslah prihatin terhadap penuaan serta golongan warga emas dengan memastikan agar proses penuaan seluruh umat manusia berada dalam keadaan positif dan produktif sehingga mencapai pengakhiran yang baik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, penuaan penduduk adalah isu global, tidak terkecuali negara kita Malaysia. Proses ini berlaku disebabkan peningkatan jangka hayat dan penurunan kadar kesuburan di mana peratusan penduduk warga emas berumur 60 tahun dan ke atas mencecah 15% daripada keseluruhan jumlah penduduk negara. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, melihat Malaysia bakal menjadi sebuah negara tua menjelang tahun 2030 akibat daripada kadar jangka hayat penduduk negara ini berumur 60 tahun dan ke atas. Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan bahawa peratusan penduduk berumur 65 tahun dan lebih, yakni umur tua, meningkat daripada 7% pada tahun 2021 kepada 7.3% pada tahun 2022. Berdasarkan takrifan PBB tersebut, Malaysia telah diklasifikasikan sebagai negara menua
Melihat kepada statistik ini, kita seharusnya sedar risiko yang bakal melanda negara sekiranya isu ini tidak ditangani dengan segera. Antara kesukaran warga emas untuk meneruskan kehidupan dari aspek fizikal adalah akses kepada kemudahan awam dan kesihatan yang terhad. Selain itu, fenomena cuaca yang tidak menentu kesan daripada perubahan iklim berpotensi untuk membantutkan hak-hak asasi rakyat jelata. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, kehidupan ini bagaikan membilang waktu-waktu yang berdetik. Waktu terus berubah, dari hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Namun kenapa semuanya semakin hambar dan memudar? Adakah kerana usia kita semakin lanjut? Sepatutnya kita harus lebih bersemangat untuk mewarnai kehidupan kita, terutamanya menjaga hubungan baik dengan Allah dengan melaksanakan setiap perintahnya melalui apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga hubungan baik sesama manusia. Hidup ini sangat singkat untuk kita terus leka dan lalai dengan beralasan tidak mampu serta tidak punya waktu. Allah Ta'ala selalu mengingatkan kita mengenai waktu. Waktu itu kehidupan, dan kehidupan manusia itu pula sangat terbatas waktunya. Ada ketikanya kita terperangkap memikirkan masa depan yang kita sendiri tidak tahu apa bakal terjadi. Pernahkah kita merasa menyesal dan rasa bersalah kerana tidak mendidik diri, keluarga, saudara mara, sahabat atau teman sekerja, juga masyarakat di sekeliling kita untuk menjadi hamba yang taat melaksanakan perintah Allah? Alangkah baiknya andai kita dapat berkumpul di syurga kelak bersama orang-orang tersayang. Sidang hadirin yang diberkati Allah, warga emas ketika ini mungkin juga termasuk di kalangan kedua ibu bapa kita sendiri. Semakin meningkat usia kita, begitulah juga bertambahnya usia kedua ibu bapa. Persoalannya sekarang, adakah hari ini kita berjaya membalas pengorbanan mereka, atau kita telah lupa pengorbanan tersebut akibat kelalaian atau keegoan kita? Ingatlah, Islam meletakkan keutamaan berkhidmat untuk kedua orang tua kita. Nabi SAW pernah menyatakan, orang yang hina adalah orang yang sempat bersama ibu bapanya, tetapi kesempatan yang ada itu tidak membolehkan dia untuk dimasukkan ke dalam syurga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud kehinaan. Baginda ditanya, siapa yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya sebab untuk memasuki syurga. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kasih sayang paling ikhlas tanpa syarat hanyalah kasih sayang ibu bapa. Untuk yang masih mempunyai kedua ibu bapa, apatah lagi yang sudah berusia, berbaktilah kepada mereka sehabis baik. Jika keduanya sudah pergi, sentiasalah mendoakan kerahmatan dan keampunan ke atas mereka yang juga menjadi tuntutan. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 24, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Maksudnya, dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sedarlah hak dan tanggungjawab pemimpin serta peranan masyarakat terhadap golongan warga emas juga perlu dipenuhi. Mereka harus dilindungi dari segala bentuk pengabaian, diskriminasi dan penganiayaan. Rasulullah SAW telah bersabda, pergilah kalian dengan nama Allah, dengan Allah dan agama Rasulullah. Jangan kalian membunuh orang tua yang sudah tidak berdaya, anak kecil dan orang perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud. Salah satu pendekatan maqasid syariah boleh dijadikan sebagai panduan dalam pengurusan warga emas, khususnya kepada pengurus institusi yang mempunyai kaitan langsung dengan pusat penjagaan warga emas. Infrastruktur dan persekitaran yang selesa merupakan elemen penting dalam memenuhi keperluan asasi, yakni daruriyat, selain keperluan fizikal.
Begitu juga keperluan dalam menambah ilmu pengetahuan dan amalan-amalan berkaitan keagamaan yang kesannya akan memberikan kebaikan kepada jasad dan rohani warga emas. Firman Allah Ta'ala dalam satu petikan surah Al-Fatir, surah Fatir ayat 37, yang bermaksud, dan mereka menjerit-jerit di dalam neraka itu sambil merayu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari azab ini. Kami akan mengerjakan amal-amal yang soleh yang lain dari apa yang kami pernah kerjakan. Lalu Allah menempelak mereka, bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir dan beringat padanya oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, menyimpul khutbah hari ini, mimbar sekali lagi berpesan supaya kita renungkan bersama-sama dalam diri kita ketika dan saat ini. Ingatlah, usia muda bukan syarat untuk menghalang malaikat Israel datang mencabut nyawa kita. Dan bukan juga dilanjutkan umur adalah tiket first class, yakni kelas utama untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh yang demikian, marilah kita hayati bersama kesimpulan khutbah hari ini. Pertama, umat Islam perlu bersiap sedia menghadapi penuaan seawal bermulanya kehidupan, kerana setiap kehidupan akan berakhir dengan kematian. Kedua, hak asasi golongan warga emas perlu dilindungi daripada sebarang bentuk pengabaian, diskriminasi dan penganiayaan, serta tanggungjawab anak kepada ibu bapa perlu diambil berat. Ketiga, menggunakan pendekatan maqasid syariah sebagai rujukan dalam pengurusan institusi berkaitan warga emas. Firman Allah dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة علينا وعلى ملكنا. Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung, wa fakhamatir ra'isil a'la, tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhil baldati wa sa'ira biladil muslimin, waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimin aminatan mutmainnah innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة
innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami muslimin muslimat yang tertindas di bumi barakah, khususnya Palestin. Kasihanilah mereka dan limpahkanlah gugusan rahmat-Mu ke atas mereka. Keluarkan mereka dari kesempitan dan kesulitan, serta porak-perandakan kepungan musuh yang menindas mereka. Ya Aziz, Ya Jabbar, terimalah yang gugur dari kalangan saudara kami sebagai golongan syuhada yang mulia di sisi-Mu. Kurniakan kesembuhan yang jatuh sakit di kalangan mereka. Kurniakanlah keafiatan pada yang cedera. Ya Allah, sesungguhnya kami meyakini Engkau sentiasa bersama mereka, maka hindarkan mereka daripada mara bahaya musuh yang sentiasa menentang mereka. Hukumlah Zionis Yahudi yang melampaui batas, yang melakukan kezaliman terhadap saudara kami tanpa kasihan belas. Musnahkanlah segala kekuatan yang mereka miliki, kerana mereka memang tidak berupaya melawan dan melemahkan kekuatan dan kekuasaan-Mu, Ya Allah. Ya Qawi, Ya Qahar, Engkau cerai beraikan ikatan mereka, Ya Allah. Porak-perandakan kesatuan mereka serta gagalkanlah segala tipu daya serta perancangan jahat mereka, khususnya puak Zionis Yahudi dan konco-konco yang membantu mereka. Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbaiki serta rahmatilah umat Nabi Muhammad. Engkau pimpinlah dan bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yakni jalan yang Engkau redai. Ya Allah, naungilah kehidupan kami dengan kesejahteraan, keamanan dan keselamatan, serta kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat terpuji dan jauhilah diri kami dari sifat-sifat yang keji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.